Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan sekalian, Nasina Abdul Aziz, Fahri Misbah, semua yang hadir pada malam ni, Farida Aziz, barakallahu fikum. Jangan lupa share video ni kepada teman-teman yang lain ya. Malam ni kita tak kupas panjang, sikit je. So jangan keberatan, tolong share video dengan teman lain dan setiap dapat manfaat. Maira Aziz, Nazila Nazri, Ustaz Zawi Ghazali. Allahu Akbar, sejuk mata memandang tuan-tuan hadir pada malam ni. Allahu Akbar. Nabila Zainuddin, Ustazah Nurilis, barakallahu fikum, Hanisa Nazar. Allahu Akbar. Kehadiran tuan-tuan memberi semangat kepada saya. Abu Auni, jazakallahu khairan, barakallahu fik ya akhi. Nuliza Idrus, Azman Mutalib. Jadi jangan lupa dapatkan tafsir Ibn Katsir yang kami sedang adakan kempen sekarang ni, warna biru ni ha. Siapa yang mendapatkannya akan dapat hadiah kitab Fiqh Mizan oleh Syekh Ali Karadari. Ya, Nur Aisyah dah dapat ke belum? Ahmad Zaki Aziz dapatkan kitab ni? Tafsir Ibn Katsir. Malam ni kita berada pada jilid yang ke-9 dalam surah Al-Fathu. Muka surat 41 ke atas. Tolong buka tuan-tuan. Ya, jadi kita sedang bincangkan malam ni ayat ketiga, keempat, kelima. Ayat 3 hingga 5. Terima kasih Fatih. Suzy Daniel, barakallahu fikum. Tolong buka ayat ketiga, 4, 5. 3 ayat je kita belajar malam ni. Pendek, tak sampai setengah jam insyaAllah. Puan Kamisa SMS, barakallahu fikum. Tolong share kepada teman kita, 5-6 orang. Kalau setiap orang dapat share kepada 10 orang, Allahu Akbar, ramai dapat manfaat insyaAllah. Baik, ayat yang ketiga, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tolong buka tafsir Ibn Katsir ni. Kami sedang melakukan kempen sekarang ni. Kempen memiliki satu rumah, satu tafsir Ibn Katsir. Satu sekolah, satu tafsir Ibn Katsir. Satu masjid, satu tafsir Ibn Katsir. Satu pejabat, satu tafsir Ibn Katsir. Tolong dapatkan. Kita ada kempen sekarang ni. Satu rumah, satu tafsir. Barakallahu fikum. Aziz Taifur, Muhammad Adib, Nazrin Ghani. Buka muka 41 ke atas. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa yansurukallahu nasran aziza. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. Bismillah. Baik, ayat yang ketiga pada malam ni tuan-tuan. Tolong buka tafsir Ibn Katsir ya. Dan semoga Allah menolongmu, supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Ayat yang keempat, Dialah yang telah menurunkan keterangan dalam hati orang-orang beriman supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentera langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Supaya dia memasukkan orang-orang beriman lelaki dan perempuan dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal dalamnya, dan supaya mereka menutupi kesalahan-kesalahan mereka, dan demikian adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah SWT. Ayat yang ketiga ni ada lanjutan dengan ayat yang kedua yang lalu, iaitu tentang nikmat yang Allah berikan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu memberi kepada Nabi satu pertolongan yang mulia. Bahasa Arab ni punya keistimewaan tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan lihat dalam kamus-kamus bahasa Arab, bila Allah SWT menggunakan ayat surakallahu nasran aziza, iaitu kerana perkataan bahasa Arab ni kalau sebut azza, ada 3 bentuk. Azza ya'izu, azza ya'azu, azza ya'uzu. Azza ya'izu, azza ya'azu, azza ya'izu, ya'azu, ya'uzu. Nampak macam sama, aziz, tapi ketiga-tiga beza. Kalau sebut azza alaihil amru, mana sa'uba alaihil amr, istada alaihil amr. Kalau sebut azza alaihil amr, perkara tu jadi susah padanya. Yang sepatutnya mudah jadi susah, begitu maksudnya.
Kalau lihat dalam kamus sebagai contohnya kamus Al-Munjid, kamus Arabi Muyassar, ya, kamus Wasit, Mu'jam Al-Wasit sebagai contohnya. Perkataan azza ya'izzu, azza ya'uzu, azza ya'azzu ini makna qawiya, dhalla. Ya. Kalau sebut fa inna Allah azza wa jal, azza wa jal maknanya qawiya, Allah SWT Maha berkuasa, lawan kepada dhalla. Kalau sebut azza alaihi al-amr, mana syakka ataupun sa'uba alaihi al-amr, istadda alaihi al-amr. Jadi tiga perkataan ni kalau kita lihat mempunyai makna yang berbeza-beza, tuan-tuan. Ya. Jadi kalau sebut perkataan azza ya'izzu, ya, azza ya'izzu maknanya, jika kita belajar bahasa Arab, azza ya'uzzu makna mengalahkan, ghalaba alaihi. Tapi kalau sebut azza ya'izzu, makna perkara tu jarang-jarang berlaku. Dan kalau kita sebut perkataan azza ya'azzu, maknanya perkara itu menguatkan dan tidak dapat dibendung, tidak dapat dikalahkan langsung. Dan ketiga-tiga makna ini menjurus kepada sifat Allah SWT. Allah memang tidak ada tandingan, Allah yang maha kuat, Allah memang dapat mengalahkan segala sesuatu. Jadi itu sebab di hujung ayat ini mengatakan, wa yansurakallahu nasran aziza, Allah beri kepada kamu kemenangan daripada sisinya, kemenangan yang memang tidak ada tolak bandingnya. Walaupun sebelum itu nampak seolah-olah dalam sulh Hudaybiyah yang telah kita bincangkan panjang lebar, menyaksikan seolah-olah semuanya menyebelahi pihak kafirin, bukan? Musyrikin, Quraisy. Tapi yang sebenarnya semua itu pihak kepada Islam akhirnya. Kerana dengan pembukaan demi pembukaan yang akan berlaku selepas itu, dan saya dah huraikan semalam, bilangan umat Islam sama ada 1,300 ataupun 1,500 sahaja yang mengikuti Nabi ke Hudaybiyah. Tetapi beberapa tahun kemudian, tak sampai pun 3 tahun kemudian, bila berlaku pembukaan kota Mekah, maka Nabi SAW telah memimpin 10,000 tentera. Berapa ramai orang masuk Islam. Semalam saya kisahkan kepada tuan-tuan tentang Amr bin Al-As, antara orang Arab yang paling bijak yang masuk menyebelahi Nabi SAW, selepas meyakini bahawa tidak akan ke manalah urusan orang Quraisy bila berdepan dengan Nabi yang punya strategik, punya magic of thinking big. Nabi dengan para sahabat punya hemah aliyah yang telah saya ceritakan semalam. Dan kita juga kemasukan Khalid Walid sebagai tentera yang telah pun membantu kaum Quraisy mengalahkan umat Islam di medan Uhud. Tiba-tiba Khalid Walid masuk Islam. Tak ia merupakan satu tempelak kepada golongan musyrikun yang sama itu menentang Nabi habis-habisan. Jadi inilah di antara tanda-tanda kemenangan Islam yang disebut sebagai Fathan ataupun Nasran Aziza. Itu tuan belajar bahasa Arab. Azza ya'izzu, azza ya'uzzu, azza ya'azzu. Sebagai contohnya, faqihah lain daripada faquha. Khiyarukum fil Islam, khiyarukum fil jahiliyah idza faquhu, bukan faqihu. Faquhu. Itu di bahasa Arab. Baik. Dan saya pernah cerita kepada tuan-tuan tentang baris ini membawa makna berbeza-beza. Kemudian bila Allah nyatakan dalam bentuk sifat bantuan yang dikurniakan olehnya kepada hamba-Nya, kepada umat Islam, wa yansurakallahu nasran aziza ni. Jadi Allah SWT memberi kepada Nabi kita SAW kemenangan demi kemenangan. Ini disebut oleh Imam Biqai sebagai 3 level yakin yang kita semua tahu, tuan-tuan. Yang yakin ni kita tahu, yang pertama sekali mula dengan ilmu yaqin, yang kedua dipanggil ainul yaqin, yang ketiga dipanggil haqqul yaqin. Betul kan? Kalau saya bagi contoh, seorang mengatakan kepada kita bahawa ni madu tualang ni manis ni, kita pun mendapat maklumat. Ini dipanggil sebagai ilmu yaqin. Kemudian bila kita bawa madu tualang ini, kita tengok, nampak sebagai contohnya, contoh ya tuan-tuan, semut makan madu ni sebagai contoh. Ada orang kata madu tak makan semut, tak dimakan semut, Wallahualam. Maka contohnya semut ni makan madu, kita fikir, oh ni memang manis, sebab itu semut datang. Bila kita rasa masuk ke dalam mulut, memang ia betul-betul manis. Maka inilah dia 3 marhalah dalam keyakinan. Yang pertama tadi ilmu yaqin, yang kedua naik kepada ainul yaqin, yang ketiga pergi kepada haqqul yaqin. Jadi kata Imam Al-Biqai kaitan dengan ayat ini dengan keampunan terhadap Nabi sebagai satu berita gembira dan juga kemenangan yang besar di sisi Allah SWT. Allah memberitahu Nabi kemenangan. Kemudian berlaku sulh Hudaybiyah. Kemudian berlaku pembukaan kota Mekah. Jadi daripada pemberitahuan, melihat dan akhirnya merasai dengan sebenar-benarnya kemenangan demi kemenangan yang dinikmati oleh umat Islam dalam hayat Nabi, dan masuknya golongan Arab berbondong-bondong ke dalam Islam, sehingga yang saya terangkan tadi seperti disebut oleh para ulama tafsir, ulama sirah, ulama hadis, ketika pembukaan kota Mekah menyaksikan 10,000 tentera Islam berkepung di keliling kota Mekah yang merupakan wadi yang tidak memiliki air itu, tuan-tuan.
kecuali Zam-Zam itu biwadi ghairin, tidak memiliki sebarang tanaman kat situ. Jadi ini menunjukkan kepada kita bagaimana kata Imam Biqai, marhalah yakin itu berlaku dalam dakwah Nabi. Nabi melihat, Nabi mendengar, Nabi mendapat tahu, melihat, dan akhirnya Nabi SAW diperlihatkan dengan sebenar-benarnya keunggulan, kehebatan Islam dengan berbondong-bondong orang masuk Islam pada waktu itu. Ini kata Imam Biqai. Itu juga satu bentuk kemenangan yang Allah berikan kepada Nabi kita SAW. Agak lain teknik fikih Imam Biqai ni tuan-tuan, dalam kitab beliau Nazmud Durar fi Tanasubil Ayati was Suwar. Saya pernah cerita pada tuan, Imam Biqai ini adalah pencetus kepada bagaimana satu surah mempunyai kaitan dengan surah yang lain, sehingga pandangan beliau itu tak pernah diakui oleh orang sebelumnya, tak pernah dikaji oleh orang sebelumnya, dan minta kepada Allah untuk dapat ilmu yang baru. Lalu Allah beri kepada institusi tersebut, dan ketika beliau mengemukakan teori itu, beliau telah pun dipenjarakan kerana baru datang satu benda yang tidak pernah difikirkan oleh orang-orang sebelumnya. Biasa tuan-tuan, orang bijak membawa pandangan-pandangan beza daripada orang memang sukar untuk diterima orang lain. Great mind think about idea. Tuan. Kemudian kita pergi pada ayat yang keempat, bila Allah SWT menceritakan di sini, waladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina yazadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Tengok dalam tafsiran Ibn Katsir Jadi Allah yang telah menurunkan ketenangan, maksudnya memberikan ketenteraman. Demikian dikatakan Ibn Abbas. Qatadah mengatakan, yakni ketenangan dalam hati orang beriman itu para sahabat selepas terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Mereka yang memenuhi perintah Allah, Rasulnya, tunduk kepada hukum Allah, Rasulnya, hati mereka tenang, keimanan mereka bertambah. Saya telah cerita kepada tuan-tuan, ada kalangan para sahabat yang sangat tidak bersetuju dengan idea dalam output yang lahir daripada pertemuan di Hudaybiyah itu, perjanjian yang menunjukkan seolah-olah umat Islam kalah. Tapi bila berlaku perkara yang disaksikan oleh mata kepala mereka sendiri, melihat kepada penyebaran Islam dan apa yang kita ceritakan, daging unta yang disembelihkan dalam ihsar itu dapat dihantar ke Mekah, dan orang-orang di Madinah boleh pergi ke Mekah untuk menunaikan umrah, maka ini satu pembukaan chapter baru dalam perjuangan Nabi SAW. Dan kita tahu bahawa dalam perjuangan Nabi SAW, Nabi mengelakkan untuk berlakunya pertumpahan darah. Nabi SAW saya upaya akan mengelakkan pertumpahan darah untuk mengajak mereka kepada Islam. Bila mana tentera Islam pergi untuk membuka futuhat, pembukaan, mereka akan menyeru golongan yang didakwahnya itu, sama ada kamu terima Islam, kita balik. Kamu teruslah takbir negara kamu, cuma kamu kena bayar jizyah kepada kami. Seandainya kamu degil, maka kami kena lawan dengan kamu untuk menyebarkan Islam, bagi peluang untuk orang mengetahui Islam dan bela umat Islam yang ada dalam negara kamu. Itu matlamat tujuan asasnya tuan-tuan. Bukan kita sebenarnya pergi perang untuk merampas satu orang, mengambil orang perempuan di sana, menganiaya dan sebagainya. Ini merupakan pandangan-pandangan dangkal dan cetek dan satu pemalsuan terhadap Islam sebenarnya. Muhammad Nur Hakim, barakallahu fiik, cijah-cijah. Jadi kalau kita sedar, kita lihat dalam perbincangan-perbincangan yang lalu bagaimana di Hudaybiyah ni, pada tahun yang ke-6 Hijrah, Nabi bersama dengan para sahabat menuju ke Mekah untuk menunaikan umrah dengan 1,300 atau 1,500 yang berbeza itu. Jadi tiba di Hudaybiyah, mereka telah pun menghalang Nabi menuju ke Mekah. Jadi akhirnya berlaku persepakatan di antara Nabi dengan Suhaib bin Amr. Kemudian barulah memberikan peluang kepada umat Islam untuk menaiki umrah pada tahun berikutnya. Peristiwa ini menyebabkan para sahabat menjadi bungkam, kecewa, sedih, tertekan. Mereka begitu mengimpikan untuk masuk ke Mekah menaikkan umrah, tiba-tiba mereka dihalang. Jadi dalam ayat ini Allah menurunkan sakinah. Sakinah ni kalau kita belajar bahasa Arab tuan-tuan Sakinah ni bahasa perkataan sin kaf dengan nun. Sin kaf dengan nun. Kalau kita tanya aina taskun, aina maskanuka? Dan begitu juga ada kaitan dengan miskin. Tengok ni keindahan bahasa Arab kelebihan yang ada. Sakinah wazannya fa'ilah. Sakana asalnya dipanggil thulathi. Kalau askan jadi af'al, jadi rubai mazid. Bila lah Zazan Travel dan juga Travel Biru nak mulakan kuliah bahasa Arab selalu saya cerita belum start pun, sabar tuan-tuan, sikit waktu saya lagi. Tolong bagi kami peluang sikit saya lagi. Ada beberapa perkara yang nak diuruskan, nak direkodkan. InsyaAllah lepas tu kita akan mulakan insyaAllah. Tuan-tuan akan dapat memahami bahasa Al-Quran. Baca Al-Quran terus faham. Ibadah dapat menghayati. Pergi Mekah boleh cakap Arab dengan orang Arab. Tak ada lah bercakap dengan orang Arab, nanti bila dah habis bercakap, tak reti nak tutup, tak ingat ila liqa' ma'assalamah, sebut sadaqallahul azim. Ada sebagian orang. Sebut arba'a rakaat ni, empat rakaat. Kalau 4 dirham atau 4 rial, 4 rial. Kalau 2 rial macam mana sebut? Lama sebut rakaatan ni rial. Rakaatan ni rial.
Ini cerita-cerita lawak lah tuan-tuan ni. InsyaAllah tuan-tuan belajar bahasa Arab dengan kami nanti, tuan-tuan dapat memahami dengan baik, bercakap dengan baik, memahami bahasa ibadah dengan baik, dan tiada nikmat lebih besar daripada memahami Al-Quran Al-Karim. Jadi perkataan sakinah ni, kalau kita belajar perkataan dalam bahasa Arab yang disebut fi qulubil mu'minin, Allah turunkan dalam hati mereka sakinah. Jadi sakinah ni asal usulnya daripada sin kaf nun, mengandungi makna ketenangan. Kalau kita sebut aina taskunu, kat mana kau tinggal? Aina maskanuka, di mana rumah kau? Kan orang kata home sweet home, no place like home. Mana ceritakan hebatnya rumah kan. Jadi perkataan sakinah dia datang perkataan maskan. Fakulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah. Uskun anta. Jadi Allah menyuruh Nabi Adam dan isterinya Hawa untuk tinggal dalam syurga. Uskun, mana sakinah, terdapat ketenangan kat situ. Bahkan hebatnya bahasa Arab ni tuan-tuan, kalau miskin. Miskin wazannya mif'il. Sakana, ya, kalau miskin wazannya mif'il. Setiap dalam bahasa Arab itu ada wazan, acuan katanya. Kalau miskin wazannya mif'il. Kalau maskan wazannya maf'al. Kalau sakan wazannya fa'al. Kalau sebut kataan sakinah wazannya fa'ilah. Betul? Fatih boleh catat nanti. Tuan-tuan nak dapat maklumat ni, boleh join Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Masuk segeralah tuan-tuan. Kat situ ada banyak nota, doa dan sebagainya. Ummu Nuair, Aziz Taifur. Bahkan yang indahnya bahasa Arab kalau sikin. Sikin, tahu tak sikin? Apa sikin? Pisau kan? Sikinun. Pisau. Sikin pun berasal dari perkataan sakana juga tuan-tuan. Jadi wazannya apa? Fi'il. Sikin wazannya fi'il. Apa pula kaitan pisau dengan ketenangan? Kalau sebut maskan tadi, tempat tinggal ada ketenangan. Sakinah tu sendiri memang ketenangan. Kalau sebut sukun, dalam baris ada sukun, bukan buah sukun. Sukun maknanya baris bulat itu, yang menunjukkan kepada tenang, tak ada harakat kat situ. Dia panggil sukun. Taskin kan? Sikin, pisau. Apa pula pisau kaitan dengan ketenangan tuan-tuan? Ni saya nak tunjuk pada tuan-tuan hebatnya bahasa Arab. Jadi sikin ni maknanya ketenangan, kerana pisau melegakan sembelihan yang kita potong uratnya itu. Mana dengan pisau dapat menenangkan binatang kita sembelih itu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Macam itulah bahasa Arab. Ya, betul, itulah bahasa Arab. Jadi bila Allah sebut perkataan sikin ni tuan-tuan, semua perkataan ni kalau kita perhatikan, maskan, sukun, sakinah, sikin ni tadi, semuanya bermuarakan kepada ketenangan. Maknanya menuju kepada ketenangan maksudnya. Jadi sakinah yang dimaksudkan oleh Allah diturunkan dalam hati orang-orang beriman ini adalah mengelakkan timbulnya suasana yang stressful, mencengkam jiwa umat Islam. Mereka semua berada dalam tertekan kerana melihat keputusan Hudaibiyah itu seolah-olah menjebelahi kaum musyrikin. Kenapa Nabi bagi muka kepada musyrikin, sehingga Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu pun datang berjumpa dengan Nabi, menyatakan ketidakpuasan hatinya terhadap hasil perbincangan tersebut. Jadi ini dia Ustaz Syamil Murad, jazakallahu khairan. Sakinah, maskan, sukun, sikin, dia perkataan sin kaf dengan nun. Ini dalam bab saraf. Ya. Baik. Jadi tuan-tuan, pakar-pakar bahasa mengatakan bahawa kata ini tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan juga ketenteraman yang berhasil daripada suasana yang bergejolak, satu tekanan yang berlaku kepada mereka. Jadi cinta yang bergolak dalam hati juga yang tidak yang tidak ada kepastian padanya. Orang bercinta belum tentu dapat bertunang, belum tentu dapat berkahwin. Tapi bila mereka berkahwin nanti, Allah sebut litaskunu ilaiha. Betul kan? Maksudnya jadikan kasih sayang itu, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Maknanya bergolak kan, ketika bertunang itu takut jatuh hati dengan orang lain. Macam-macam perkara lah berlaku ketika pertunangan tersebut. Tapi bila berakhir dengan perkahwinan, ada ketenangan kat situ. Subhanallah, Masya Allah. Ini indahnya bahasa Arab. Jadi antara perkara yang sangat menarik dalam konteks ayat ini, Allah SWT memberitahu kepada umat Islam supaya ada persiapan mental, seumpama tanah yang subur, yang bakal menerima kehadiran pokok untuk tumbuh padanya. Pokok keimanan itu diperkuatkan. Hasil daripada perjanjian Hudaibiyah itu, untuk umat Islam membuat persiapan mindah bagi pembukaan-pembukaan yang akan berlaku selepas itu. Untuk pengetahuan tuan-tuan, seperti kata para ulama, contohnya Ibn Qayyim dalam kitab beliau Madarijus Salikin, kita ni kadang-kadang rasa serabut dalam hati, rasa terganggu fikiran, rasa tertekan dalam suasana sekarang, sebagai contohnya pendapatan terjejas,
suami terpaksa bekerja dalam suasana yang penuh dengan ujian pada hari ini, terdedah kepada bahaya, yang berada di hospital, kaki tangan hospital, dan juga Kementerian Kesihatan lagilah expose kepada macam-macam bahaya. Tuan-tuan tahu tak? Kata para ulama, contohnya Syekhul Islam berkata, beliau pernah mengalami sakit yang doktor-doktor datang nak merawat pun tak boleh. Tak jumpa apa puncanya dan bagaimana cara merawatnya. Akhirnya beliau telah pun diilhamkan Allah SWT, ni ilham orang soleh, iaitu mencari ayat-ayat yang mengandungi perkataan sakinah dalam Quran. Ternyata dalam Quran ada 6 tempat Allah SWT menyatakan perkataan sakinah ni, tuan-tuan. Amai tuan-tuan catat. Nanti Umar Fatih tolong catat. Ayat ni kalau kita baca, ayat-ayat ni kalau kita baca, segala kegundahan, kerisauan, stres dalam hati, kebimbangan, Allah luputkan, tuan-tuan. Di samping doa yang pernah saya anjurkan kepada tuan-tuan kan. Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik nasiyati biadik madin fiya hukmu adlun fiya qada'uk as'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahada min khalqik aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi indak an taj'al al-Qur'an al-'azim rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa zaba hammi wa ghammi kan. 6 tempat ya Ustaz Syafiq Murad. Kalau Ustaz Syafiq dapat catatkan, nanti masukkan dekat Telegram. Nak pergi jumpa kat Telegram, pergi ambil kat Telegram Telegram sahabat Ustaz Hazan. Yang pertama, tuan-tuan, seperti disebut oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, tuan gurunya Syekhul Islam baca ketika hatinya susah berserabut, tertekan ni tadi, ayat yang ke-248 daripada surah Al-Baqarah. Ni ayat pertama yang mengandungi perkataan sakinah, yang kalau kita baca, segala penyakit, kesusahan dalam hati akan hilang dengan izin Allah SWT. Ayat 248 surah Al-Baqarah, iaitu A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وقال نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. Ni ayat pertama, perkataan sakinah. Ingat ayat 248 surah Al-Baqarah. Yang kedua, daripada surah At-Taubah ayat ke-26. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. Ni tempat kedua daripada Al-Quran yang mengandungi perkataan sakinah. Yang ketiga, iaitu dalam surah Taubah juga ayat ke-40, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana faanzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha. Ni ayat yang ketiga mengandungi perkataan sakinah. Ingat tuan-tuan ni? Baik. Yang keempat, kata Imam Ibn Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, iaitu ayat yang keempat surah Al-Fathu yang sedang kita baca sekarang. وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ. Ini keempat. Yang kelima mana pula? Yang kelima yang merupakan ayat ke-18 surah Al-Fathu. Nanti kita akan bincangkan ayat ini lagi. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. Juga mengandungi perkataan sakinah. Dan yang terakhir sekali, ayat yang ke-6 dalam Al-Quran, itu pada surah Al-Fathu juga ayat ke-26. إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْهَمِيَّةَ هَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Ayat ke-26. Maknanya surah Al-Fathu ni ada 3 kali disebut Allah perkataan sakinah. Mana kemenangan yang dibawa oleh Allah SWT kepada Nabi-Nya, kemenangan yang mengandungi makna sakinah. Ketenangan, kebahagiaan dan juga hidayah kepada manusia, bukan kemenangan seperti yang ditaja oleh musuh-musuh Islam yang semuanya merupakan pertumpahan darah, penganiayaan, perampasan hak, mencabul hak manusia dan mengambil harta mereka sewenang-wenang. Tidak, dalam Islam semuanya tidak berlaku, tuan-tuan. Ingat Nah, tempat ni Ustaz Syafiq Murad dapat catatkan, alhamdulillah. Dan tolong letakkan dekat Telegram sahabat Ustaz Hazan yang belum masuk, tolong masuk. 6 ayat yang kita baca waktu hati kita sukar, waktu hati kita dalam kesulitan, waktu kita dalam stressful, waktu kita sedang menghadapi masalah apa-apa sekalipun, penyakit yang berlaku, dapatkanlah ketenangan daripada ayat-ayat Allah. Kata Syekhul Islam, pesan kepada anak muridnya Ibn Qayyim, ketika aku membaca ayat-ayat ini, Allah menghilangkan semua penyakit yang berlaku, sedangkan doktor-doktor pun tak tahu macam mana nak merawat aku pada ketika itu. Jadi Abdul Rahim Salih, barakallahu fikum. Ini dia yang boleh kita pelajari perkataan sakinah pada malam ni. Jadi bila kita lihat dalam ayat yang kita bincangkan kat sini, tuan-tuan, iaitu walillahi junudus samawati wal ard
Jadi Allah SWT memiliki ya, lagi dalam ayat yang sedang kita bincangkan ni, fi qulubil mu'minin. Ayat ni menggunakan kalimah fi qulubil mu'minin, padahal boleh jadi perkataan yang digunakan ila qulubihim, tapi kenapa Allah gunakan fi qulubihim? Fi qulubihim. Asfani Ahmad, barakallahu fiik. Jadi bila Allah sebut kataan fi qulubihim kat sini adalah mengisyaratkan bahawa sakinah tersebut masuk ke dalam hati. Dia bukan berada di luar hati, masuk dalam hati. Jadi ketenangan yang Allah berikan ni tuan-tuan, bukan terletak pada wang yang banyak, pada kereta yang besar, rumah yang mewah, kehidupan pujian dan juga pujaan orang. Tidak. Ketenangan datang daripada Allah. Jadi Allah lah yang masukkan ketenangan dalam hati orang-orang yang beriman. Amatlah tertipu seandainya kita menganggap kebahagiaan dan juga keseronokan hidup itu terletak pada pujian manusia. Pujian ni tak sampai ke mana tuan-tuan. Ketika Nabi SAW berkata kepada para sahabat melihat ada yang mati dan mereka mengatakan mati syahid orang ini, Nabi menafikan tidak. Dia pergi perang bukan kerana Allah SWT. Maka tuan-tuan, pujian manusia kita jangan menganggap ia sebagai satu kelebihan. Mungkin ia menjadi satu kelebihan dan mungkin tidak menjadi satu kelebihan. Yang kita harapkan adalah daripada Allah SWT. Jadi dalam ayat yang sedang kita bincangkan sekarang ni, Allah menyebutkan liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa yukaffir anhum sayyi'atihim wa kana dhalika 'indallahi fawzan 'azima. Supaya dimasukkan orang beriman lelaki dan perempuan dengan syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya dan yang menutupi segala kesalahan mereka, dan itu di sisi Allah merupakan keberuntungan yang besar. Jadi orang beriman yang mengalami tekanan ketika melihat wajahnya bila tidak menyembelih mereka, tiba-tiba mereka pulang, hati mereka menjadi tenang, barulah mereka nampak kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan sungguhnya mereka tak perlu bimbang, Allah memiliki tentera langit dan bumi. Tentera ini pernah menyertai mereka dalam perang Badar, membantu mereka menewaskan musuh. Begitu juga dalam perang Ahzab. Maka umat Islam tidak perlu bimbang kerana mereka bersama dengan Allah SWT. Ini yang pernah kita belajar perkataan ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan kita. Kalau Allah bersama dengan kita, tiada kegawatan lagi tuan-tuan, tiada kesusahan lagi. Walaupun zahir orang nampak kehidupan kita kesempitan, tapi sebenarnya hati kita dalam kelapangan. Orang yang kita nampak dalam kelapangan itu belum tentu hatinya dalam kelapangan. Kadang-kadang hatinya penuh dengan kesempitan, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Kerana hati ini diciptakan oleh Allah SWT. Sebab itu kita diajar selalu berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mulaha. Ya Allah, ya Tuhan, berilah pada hati aku ni ketenangan, sucikan ia, kerana Kau lah yang menjadikan, Kau yang menyucikannya. Ya, kalau kita beranggapan bahawa dengan pujian manusia itu kita selamat di sisi Allah, belum tentu lagi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi sebelum terlupa, saya nak nyampaikan pesan penaja malam ni, tolong dapatkan Ahbatus Sauda daripada Zahzan Travel. Mudah-mudahan pada hari yang penuh ujian ni, kita menyaksikan keliling kita, jiran tangga kita yang pergi meninggalkan kita. Mudah-mudahan kita berusaha tuan-tuan ya, untuk dapat keselamatan, kesihatan, mengekalkan kesihatan kita. Dapatkan Ahbatus Sauda yang disabdakan Nabi SAW, merupakan rawatan pada semua penyakit melainkan kematian, kata Nabi SAW. Ini untuk merawat semua penyakit kita. Ini Ahbatus Sauda. Ramai orang telah gunakan, alhamdulillah. Yang sukar tidur malam dapat tidur malam, yang ada masalah tertentu buang kecil dapat selesai masalah buang kecil, ibu yang menyusukan anak kurang susu tambah susunya, alhamdulillah. Yang rambutnya kurang lebat sekarang lebat, alhamdulillah. Jadi banyak kelebihan dengan Ahbatus Sauda yang kami hasilkan di Zahzan Travel. Dapatkan tuan-tuan, mudah saja makannya. Bismillah. Dapatkan Ahbatus Sauda dan nama brand Birkah daripada Zahzan Travel. Kami di Zahzan Travel juga memasarkan produk kurma, antaranya adalah kurma ajwa tuan-tuan. Ajwa dari Madinah yang disabdakan Nabi, man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yadurruhu sumun la sihrun. Siapa makan kurma ajwa setiap pagi 7 biji, selamat daripada sihir dan juga racun. Inilah kurma ajwa yang punya kelebihan, makan 7 biji setiap pagi. Tak boleh makan 7 biji, try makan 3 biji. Ganjil angka ganjil 3, 5, nanti meningkat ke 7. Ajaklah anak-anak kita dan ajar mereka, dan pasti rumah kita ada kurma. Kerana rumah yang tidak ada kurma, penghuninya akan selalu kelaparan. Dalam hadis mengatakan demikian. Baik tuan, cukuplah setakat ini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ada manfaatnya, boleh disampaikan kepada orang lain. Dan saya ijazahkan pengamalan ayat-ayat sakinah yang 6 ini tadi kepada tuan-tuan. Tolong sampaikan kepada semua orang keliling kita. Kita mengalami hari yang sukar tuan-tuan kita terpaksa berkeluar rumah untuk buat macam-macam kerja, untuk beli barang, terdedah kepada macam-macam penyakit. Hilangkanlah kebimbangan kita dengan berdampingan dengan Allah SWT. Bacalah ayat sakinah ni selalu Jadi setakat ni saja dulu untuk kita pada malam ni.
InsyaAllah esok kita akan sambung ayat yang ke-6 ke-7. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita tangguhkan dengan baca suratul Asr tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dharki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min al-baras wal junun wal juzam min sayyi asqam. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. تحسنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا الأذى اصرف عنا الأذى اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم واستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أمركم. Saya tinggalkan tuan-tuan bahawa jagaan Allah, kasih sayangnya, rahmatnya. Dialah sebaik-baik penjaga. Kenang daku dan doa. Terima kasih tuan. Aibong, Noria Fira, Noria Kamarudin NE. Terima kasih semua. Jumpa lagi esok. Jangan lupa share video ni. Andai tuan-tuan dapati padanya ada manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jana Yusof, terima kasih. Barakallahu fikum. Juga Zali, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Huda.